ketiga ni tajuk apa? Sebenarnya cikgu tak ajar lagi awak clue untuk melihat keseluruhan satu soalan tu. Maksudnya soalan ketiga ni, soalan ketiga. Kita kena tahu ni tajuk apa. Senang awak nak bawa otak awak, akal fikiran awak pergi nak fokus kat tajuk mana. Ni masa ni belajar tajuk tahun 5. Contoh. Jadi awak akan ingat lah. Jadi yang ini kalau kita tak tahu nombor 1 ni, soalan A ni tak nampak lagi gambaran. Awak boleh tengok soalan B, soalan C. Sebenarnya A, B, C, D tu dia di bawah satu tajuk. Satu subtopik. Okey? Jadi tajuk ni awak tak, mungkin kita tak tahu tajuk apa, ikan. Jadi benda ni akan nampak di clue seterusnya. Okey, untuk yang ini ni soalan ialah pemerhatian. Tak ada pun sepanjang saya write 22 soalan awak, tak ada seorang pun yang garis perkataan pemerhatian. Sedangkan masa cikgu mengajar, setiap kali jawab soalan kertas 2, garis kata kunci. Okey. Soalan dia bagi gambar ikan. Nampak? Sekali kita tengok kita tahu dah ikan tu saiz dia lain. Jumlah ikan dia bagi tahu. Dalam akuarium ni 100, dalam akuarium ni 200. Tu dia yang buat. Dia yang letak 100, lepas ni dia letak 200. Bila kita yang buat, kita ubah dalam akuarium ni, ubah bilangan ikan ataupun kuantiti jumlah ikan tu kita ubah. Tu pun boleh ubah apa? Pun boleh ubah manipulasi. Jadi awak tak payah cerita manipulasi tu dekat pemerhatian. Pemerhatian kita kena cerita apa? Pun boleh ubah bergerak balas. Pemerhatian ni perkara yang kita nak lihat. Perkara yang kita nak lihat tu ialah berat dia tu. Selepas dia jaga ikan kat kolam A 100 ekor, dia ambil seekor keluarkan ikan tu, dia tengok berat 1.5. Kat kolam B, dia jaga ikan 200 ekor. Banyak lagi. Lepas tu keputusan dia dalam lebih kurang, dia tak cakap lah 2 ekor serentak. Lepas tu dia keluarkan juga ikan seekor. Tengok berat ni sekilo je. Kecil je pemerhatian dia. Itulah jadi pemerhatian dekat sini kita kena bincang tentang berat. Bukan tentang saiz dia ke, tentang jumlah ikan dia, bukan. Awak tak tahu nak cerita hak mana. Ini satu soalan atau contoh jawapan murid yang saya agak marah juga. Pemerhatian dia tentang kolam. Bukan tentang ikan. Kolam A lebih berat manakala kolam B ringan. Baca balik ayat yang bila awak tulis awak baca. Awak nak cerita tu cerita apa? Nak fokus kolam ke? Nak fokus ikan? Okay? Kalau diganti perkataan ikan, terus betul jawapan dia. Okay? Tak tahu siapa punya jawapan. Ikan di kolam A pun boleh. Ikan kolam A boleh. Ikan A pun saya rasa cikgu terima. Tapi bila dia kata kolam A, terus salah. Nampak tak ayat tu? Kena betul-betul perhatikan ayat yang awak tulis. Sebab tu kena semak. Okey? Ada manakala. Bagus budak ni. Dia dah guna teknik cikgu pemerhatian. Sebab dia ada 2 gambar. Kita buat perbandingan. Manakala boleh berbanding boleh. Dia faham dah ni. Budak ni dia faham cara teknik menjawab pemerhatian. Tetapi fokus dia salah. Dia pergi jawab pasal kolam. Okey? Sebab itu bila cikgu kata jumpa soalan ni kena buat apa itu? Conteng apa kat tepi tu? Siapa ingat? Siapa ingat? Marah dia orang, Muhammad? Muhammad nak marah ni. Apa ni kata? Apa ni kata? Okey, kena buat TPO. Cari PM, cari PB, cari Mala. Jadi dia akan mendorong awak, memudahkan awak jawab semua teknik. Pemerhatian senang, tujuan senang, hipotesis pun senang kalau kita dah ada TPO. Okay, jadi tak ramai lah orang buat. Ada 2-3 yang dengar cakap cikgu tu. Okay, seterusnya, mana soalan? Okay, cikgu nak tunjuk yang ni, cikgu nak tunjuk jawapan yang betul lah. Cikgu ada snap satu gambar. Ni. Ikan di dalam kolam A lebih berat daripada ikan di kolam B. Ni jawapan yang paling cantik. Cikgu ingat lagi sebenarnya budak ni nama apa. Dan dia sangat, budak ni meningkat dengan drastiknya. Nanti buka sekolah, tuntut hadiah kat cikgu. Dia jawab dengan cantik sekali dan markah dia sangat tinggi budak ni. Daripada markah yang sangat rendah pada ujian dalaman dulu. Okay? Jadi ni fokus yang betul. Menggunakan
jisim ataupun berat ikan sebagai PB. Jadi dia cerita tentang PB. Lepas tu dia banding. Okey. Lepas tu dia minta, next dia minta pemboleh ubah. Bila dah buat TPO kat sini mestilah boleh jawab. Okey. Kenapa bila maklumat satu berat ikan, contoh dia tanya jisim ikan, berat ikan, pemboleh ubah boleh jadi 2 ni? Kenapa mesti nak padan 2 juga? Kan yang ini cikgu kata, ni yang kata soalan tidak bersyarat ni. Walaupun pemboleh ubah dia ada 3, tidak semestinya kena padankan 3-3. Tapi kalau logik lah, pemboleh ubah yang ada banyak, cikgu pernah cakap apa? Pemboleh ubah apa yang selalu ada banyak? Pemboleh ubah dimalarkan je kan? Tapi ini pemboleh ubah. Dia minta saiz kolam. Tadi dia sama kan? Jadi ramai yang betul dimalarkan. Tapi soalan ni 1 markah saja. Bila tak betul dua-dua, kosong. Berat ikan tu sibuk nak buat manipulasi dengan bergerak balas. Okey, sebenarnya bergerak balas hanya berat ikan. Manipulasi dia tu ialah jumlah ikan tadi. Ni, jumlah ni. Jumlah ni dia pelihara 100, yang ni dia pelihara 200. Jadi, tu yang manipulasi. Manipulasi dia tak ada kat maklumat tu. Jadi, tak payahlah padankan. Okey. Seterusnya, soalan yang bawah pada ni, tiba-tiba ada gambar ni. Terus dia tanya jenis persaingan. Jadi, sini, soalan 3 tadi ni, dari sini, sini, sini ni, semua soalan 3 tau. Sebenarnya dia tajuk apa? Tajuk interaksi, bawah persaingan. Tadi ni, ikan ni kenapa dia boleh jadi kecil? Inferen. Kalau dia tanya inferen kat sini, kita boleh kata kerana ada inferen cikgu rasa, cuma cikgu tak snap gambar. Next soalan dia. Lepas dia tanya pemerhatian, dia tanya inferen. Atas ni. Ni ada part salah ni. Cikgu tak snap ni. Inferen dia, kenapa ikan yang pelihara sikit besar, ikan pelihara banyak kecil, ataupun dia jadi berat dia ringan. Sebab yang ikan pelihara banyak tu sepatutnya akan wujud persaingan yang sangat tinggi. Jadi tak cukup makanan lah. Ada yang betul cakap tidak cukup makanan. Apa semua cikgu terima. Okey. Patutnya kena ada perkataan berlakunya persaingan yang tinggi, persaingan yang sengit. Sebab tu dia jadi kecil. Okey. Okey, yang ni soalan bawah dia, soalan cabang dia. Dia letak gambar ni. Kenapa boleh jadi interspesies? Semua tu ada ke binatang lain selain burung kat situ? Ya? Kat sini Jaya nak tanya. Ada nampak burung saja ke nampak binatang lain? Burung saja. Burung saja. Burung berebut sesama burung. Sama spesies. International ke? Bukan international. Bukan inter kan? Dalaman dia dalam. Domestik. Okay. Bila dalaman dia panggil intra. Okay. International ni untuk yang berbeza spesies. Apa salah ni? Tapi ramai juga betul ni. Okay. Sebab kita baru belajar. Okay, habis soalan ketiga. Dia masuk soalan keempat ni. Ada kalkulator pula dah. Kalkulator. Gambar bagi kalkulator. Soalan A tanya alat lain. Nyatakan satu alat lain. Tengok saya petak ni buat merah. Situ siapa lah ni. Ada 3 orang dia jawab juga kalkulator. Habis kuat pun dia tukar pula mesin kira lah. Sebenarnya saya tak boleh terima. Sebab dia minta apa? Alat lain. Bukan dia minta apakah gambar alat yang ada di gambar 4.1. Barulah awak jawab kalkulator. Ni masalah dia kata alat lain. Yang boleh digunakan untuk mengira juga. Okay, mulut lain ramai juga yang betul. Dia tulis telefon bimbit. Betul tak? Kita guna handphone untuk kira. Boleh kan? Jadi telefon bimbit boleh. Ada yang ramai juga tulis abacus. Sempua. Abacus boleh juga untuk mengira. Jadi cikgu terima. Tapi yang tulis kalkulator, no. Okay. Sebab tak baca soalan betul-betul. Okay. Kepentingan penciptaan nanti. Kita tajuk teknologi. Okay. Tajuk ni. Tajuk had. Mengatasi had manusia. Okay. Had manusia. Kita ni, manusia ni ada had dia. Boleh dengar sampai mana. Boleh bercakap sekuat mana. Dia ada had-had dia. Boleh ingat nombor banyak mana. Otak kita ada had. Okay. Binatang dia ada had dia. Ada binatang yang boleh nampak lebih daripada manusia. Waktu gelap manusia tak nampak. Tu lain-lain had Allah tetapkan dah. Jadi dalam ni tajuk had manusia ni
kita tidak mampu mengira nombor yang banyak-banyak tu. Jadi kita perlukan alat. Salah satunya kalkulator ni. Jadi kepentingan ni kita lebih cerita kepada kelebihan alat tu yang mana kita tak boleh buat. Kita bandingkan. Kalau awak tulis untuk mengira sahaja, kita boleh mengira. 2 tambah 2, 4. Boleh kira kan? Boleh kira. Okay, tapi kita tidak boleh mengira mungkin dengan cepat, dengan tepat. Awak kena tambah di situ. Untuk mengira dengan lebih cepat, baru dapat markah. Untuk mengira dengan lebih tepat, tu baru dapat markah. Menunjukkan beza alat tu dengan had manusia. Untuk mengira saja tidak diterima. Ni kena banyak lagi buat latihan tajuk ni. Okey, seterusnya soalan C. Masih lagi bawah tajuk yang sama tapi dia gunakan kemahiran membina carta palang ataupun jadual. Sebelum kita jawab periksa, kita banyak buat latihan ni kan. Tapi banyak cikgu bagi jadual, awak buat carta palang. Yang ini cuma terbalik sahaja. Bila terbalik, otak awak pun dah terbalik. Macam budak ni jawab PMPB terbalik lagi. Kan kita selalu kata pemboleh ubah manipulasi Perdana Menteri baring bawah. Bila dia salah PMPB dia, jadual dia akan jadi terbalik. Dia buat bilangan soalan dulu. Sedangkan PM dia masa, jadi masa kena duduk depan. Jadi budak ni dapat 1 markah sahaja sebab pemboleh ubah dia terbalik. Tapi data dia betul. Jadi cikgu bagi 1 markah. Kalau nak dapat 2 markah, pemboleh ubah kiri kanan betul. Pasangan data tu betul, baru dapat 2 markah. Seperti kejap lagi saya tunjuk jawapan yang betul. Jawapan yang kedua yang masalah. Yang saya tak sangka boleh jadi masalah. Ada 2 murid jawab macam ni. PMPB comel, cantik, tahu dah PM dia mendata, PB dia menegak, masa atas, bawah bilangan soalan betul. Dapat 1 markah. Tapi bila dia buat pasangan data dia, 10 tu kenapa mesti ambil bilangan soalan dia 10 dengan 20? Sebab palang dia duduk sekali dengan 20. Palang tu kita tengok kat hujung dia sahaja. Saya nak sebut dah nama budak ni. Budak ni saya tahu dah siapa. Mana boleh cakap. Okey, 10, data 10, dia punya puncak dia dekat 20. Jadi pasangan dia 20. 20 pula, masa 20, puncak dia ialah 45. Budak tadi betul tak 45? Betul 45. Terbalik je. Ni dia pergi ambil 30 dengan 40. Kenapa pula bilangan soalan 30? Kita bukan baca dalam palang dia, kita baca puncak palang dia ya. Okey, kita tak sangka boleh ada keluar macam ni sebab masa latihan tak ada. Okey, 1 last jawapan yang tepat. Betul lah macam ni. Okey, boleh buat secara kiri kanan, boleh juga buat secara atas bawah macam ni boleh. Tapi yang ni salah sebab data dia. Ni jawapan yang cantik lah. Masa PM, bilangan soalan PB. PB, boleh ubah bergerak balas. Tu je, transfer je. Sayang ni, 2 markah. Okey, dia sambung lagi D. Masih lagi soalan had keupayaan manusia ataupun tajuk mesin lah. Tapi kita belum belajar mesin. Tapi boleh masuk di bawah had keupayaan manusia. 2 alat, 1 blender, 1 tu apa nama? Tumbuk tu. Lumbuk tu. Ni senang, semua betul. Cikgu rasa semua betul. Apa akan berlaku sekiranya X diganti dengan Y? Mula-mula guna blender, tiba-tiba dia suruh guna mesin penumbuk, batu penumbuk tu. Jadi di sini jawapan mesti ada menjadi semakin lambat. Ada lambat tu, betul. Ni masa misal cili menjadi lambat tu jadi betul ni. Dia ni. Okey, ada yang buat manusia akan lebih penat. Betul. Kita guna hak ni dengan ni mana penat? Y, betul penat. Jadi soalan senang. Awak fikir logik je. Okey, seterusnya. Habis soalan tadi. Ni nombor 5. Nombor 5. Ya Allah, soalan ni. Soalan kacang. Kalau